Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah kita mulakan majlis kita dengan surah Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yang menghidup dan yang mematikan, yang memberi kita rezeki, yang memberi kita nikmat iman. Selawat dan salam buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Bersyukur kita kehadrat ilahi dengan limpah dan kurnianya dapat kita bersama-sama menunaikan solat fardu maghrib berjemaah di di Masjid Bandar University. Seterusnya kita teruskan lagi dengan aktiviti ataupun dengan ibadah ataupun dengan majlis perkongsian ataupun majlis ilmu bersama-sama, insya-Allah. InsyaAllah pada awal permulaan tadi kita bacakan surah Al-Fatihah. Di mana sikit saya nak cerita tentang ataupun kita nak kongsi tentang kemuliaan surah Al-Fatihah. Boleh? InsyaAllah surah Al-Fatihah ni, kalau kita tahu Al-Fatihah, Fatihah ni maksud dia pembukaan. Kita tahu surah ni begitu sangat-sangatnya istimewa. Dia sangat-sangat istimewa. Banyak keberkatan, banyak benda yang dalam surah Al-Fatihah dia. Kalau kemuliaan tu kalau disenaraikan oleh para ulama banyak. Tapi insya-Allah kat sini saya nak bagi 3 je. Kan kita sebut 3 je dahulu, insya-Allah. Kan ada hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah manggilku. Kalau dalam hadis ni senang ceritanya, kalau kita nak ringkaskan, masa tu Nabi tu panggil Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ni. Dia kata dekat Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ni, dia kata, nak tak aku bagi tahu dekat kamu tentang satu surah yang memang keberkatan, faedahnya banyak, kan? Nak tak kamu tahu? Jadi masa tu dalam majlis. Jadi lepas keluar daripada majlis tu, Abu Sa'id bin Al-Mu'alla ni pun jumpa Nabi. Dia kata, wahai Nabi, apakah yang surah yang kamu nak bagi tahu tadi? Jadinya Nabi kata, Nabi bersabda, Alhamdulillahi rabbil alamin, hiya sab'ul masani wal Qur'anal azim allazi utitu. Yang bermaksud segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, yakni surah Al-Fatihah adalah 7 ayat yang diulang-ulang bacaannya, dan seluruh Al-Quran yang amat besar kemuliaannya yang telah diberikan kepadaku. Maksudnya dekat sini Nabi bagi tahu dekat sahabat ni, itu siapa? Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, tentang satu surah yang paling mulia sekali,
Surah apa? Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah ni diturunkan di Mekah sebelum hijrah Nabi ke Madinah, mengandungi 7 ayat. Okey, kemuliaan yang pertamanya ialah surah ni, nak kata mulianya, kan, nak kata mulianya surah ni, surah Al-Fatihah ni kalau tak dibaca dalam solat tak sah. Kan, kalau surah-surah lain tak dibaca dalam solat tak jadi masalah, tapi surah Al-Fatihah ni tak dibaca dalam solat tak sah. Daripada mana? Nabi kata daripada Ubadah bin Al-Samit radhiyallahu an, bahawa Nabi SAW bersabda, la salata liman lam yaqra'u bi Fatihatil kitab. Maksudnya tidak ada sah, tak sah, kira mudahnya kan, solat bagi sesiapa yang tidak membaca Fatihah Al-Kitab, yakni surah Al-Fatihah lah. Riwayat Al-Bukhari. Itu antara salah satu kemuliaan, keistimewaan surah Al-Fatihah ni. Bahkan ada para ulama mengatakan, bukan kata tak baca, salah baca pun boleh jadi tak sah solat. Sebagaimana contoh kata Imam As-Said Muhammad Abdullah Al-Jurdani, dia mengatakan gugur satu huruf sahaja dari surah Al-Fatihah maka batal solat. Kan, macam kita belajar, kalau ada yang ikut Ustaz Ammar punya pengajian tajwid, di mana kalau awal-awal pengajian tajwid dia ada menceritakan tentang kesalahan membaca Al-Quran. Dia terbahagi kepada dua. Dia ada kesalahan yang berat ataupun orang panggil kesalahan yang nyata, besar, dan lagi satu kesalahan yang ringan, kesalahan yang kecil orang panggil. Jadi kesalahan yang besar ni lah kalau kita buat dia jadi batal solat. Apa kesalahannya? Kita ingat 4 sahaja. Yang pertamanya, tak boleh tukar huruf. Maksudnya elok huruf tu jadi huruf waw, kita tukar jadi huruf dal. Dan yang keduanya, tak boleh tukar baris. Yang pertama tadi tak boleh tukar huruf, yang kedua tak boleh tukar baris, dan yang ketiga tak boleh tambah atau buang huruf. Faham? Tak boleh tambah atau buang huruf. Dan yang keempat itu tak boleh tambah ataupun buang sabdu. Contohnya yang pertama tadi, ataupun kita buang huruf tadi, kita baca Al-Fatihah, iyyaka na'budu iyyaka nasta'in. Apa yang kita buang? Huruf waw. Dekat situ dah salah. Macam mana yang para ulama kata tadi, gugur satu huruf saja jadi batal solat. Jadi makna katanya Al-Fatihah ni sangat-sangat istimewa, sangat-sangat mulia, kan? Dan yang keduanya, Al-Fatihah ni adalah salah satu surah ataupun satu-satunya surah yang dia ada banyak nama. Kata Syekh Waba Al-Zuhaili dalam tafsirnya Al-Munir, kitab Al-Munir, Fatihah ni kata ulama ada 12 nama. Ada ulama lain juga mengatakan sampai 30 nama Al-Fatihah ni sahaja, kan? Antara nama-namanya Ummul Kitab, macam kita pernah sebut, biasa kita sebut, Ummul Furqan, Al-Fatihah lah. Al-Fatihah, macam kita tengok tadi ada hadis tu di mana Nabi ada sebut tentang Al-Sab'a Al-Masani. Itu pun salah satu juga daripada nama surah Al-Fatihah. Al-Azim. Dan ada juga hadis tadi Nabi sebut Fatihatul Kitab. Itu pun salah satu nama daripada Fatihah, kan? Ada juga orang kata Asy-Syifa, macam-macam nama. Jadi semua tu betul dan semua tu tak salah. Orang kata mana boleh tukar-tukar nama Quran? Tak. Fatihah tu sendiri ada banyak nama. Saya nak share sikit tentang, bukanlah tips tapi lebih kepada perkongsian tentang 5 surah yang bermula dengan Alhamdulillah. Yang pertama tadi kita nampak, surah yang pertama tadi surah Al-Fatihah, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Surah yang kedua surah Al-An'am.
Surah Al-An'am ni pada juzuk yang ketujuh. Kita boleh tengok. Dan surah yang ketiga itu surah Al-Kahfi. Alhamdulillah juga depannya, kan? Kita boleh tengok pada juzuk yang ke-15. Dan yang keempat surah Saba. Surah Saba bermula juga dengan Alhamdulillah. Kita boleh tengok pada juzuk 22, kan? Dan yang kelima iaitu surah Fatir. Kita boleh tengok pada juzuk 22 juga, selepas surah daripada Sabah. Ini adalah 5 surah dalam Al-Quran yang bermula dengan Alhamdulillah. Dan ada 5 lagi surah yang diakhiri ataupun tutup surah itu dengan Alhamdulillah. Yang pertamanya surah Isra, ayat juzuk yang ke-15. Yang keduanya surah An-Naml, juzuk yang ke-20. Berapa juzuk? Juzuk 19. Yang ketiga surah As-Saffat. As-Saffat ni surah selepas surah Yasin, juzuk yang ke-23. Surah yang keempat itu surah Zumar, juzuk yang ke-24. Dan yang terakhir itu surah Jasiyah. Ini adalah 5 surah yang mana ditutup ataupun akhirnya dengan Alhamdulillah. Ini sekadar fakta lah, kan? Itu adalah kemuliaan yang kedua tadi, yang di mana surah Al-Fatihah ni memiliki banyak nama. Okey, yang ketiga, surah Al-Fatihah ni kita terkenal juga boleh digunakan sebagai jampi serapah, ataupun bahasa orang panggil, bahasa mudahnya kita faham, ruqyah lah, kan? Ruqyah. Orang dulu kata kalau jampi ni kan untuk bomoh, kan? Tapi surah Al-Fatihah ni adalah, dan dikatakan juga surah penyembuh, kan? Di mana ada hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Kalau dalam hadis ni dia menceritakan Abi Sa'id ni dihantar ke satu kamp ketenteraan yang mana Nabi tak ikut. Dan mana kamp ketenteraan tu dihantar pada satu pihak ataupun kaum yang mana di situ orang bukan Islam. Jadi dia dihantar. Jadi Abi Sa'id ni pun dia pergilah ke kamp ketenteraan tu. Sampai di sana dia ni mintalah supaya dia ni dijamu, sebab dah datang jauh, kan? Minta jamu supaya ada makan ke apa ke. Tapi tok batin dekat situ dia kata tak ada, ataupun tok ketua situlah dia kata tak ada makan-makan. Jadi pun dia baliklah kemah dia balik, kan? Dia balik dan nak dijadikan cerita pada malam tu pula, ada orang kampung di situ kena sengat, katanya sengat dengan kalajengking. Jadinya dia pergi jumpa balik Sa'id Al-Khudri. Dia kata, ada tak di kalangan kamu semua orang ni, ada yang boleh mengubat, kan? Jadinya Abi Sa'id Al-Khudri ni dia berasa, bukanlah dia rasa geram, kan? Tadi dia datang, dia orang tak hidang apa-apa, jadi dia nak mengaku ni supaya dia macam balas dendam, macam tu. Jadi pun dia cakap, "Naam, ya, saya boleh. Saya boleh." Jadi dia pun pergi. Tapi dia kata, kalau aku nak mengubat kena ada upah. Kalau nak mengubat kena ada upah. Upahnya 1 ekor kambing. Jadi ketua tu kata, kalau kamu boleh mengubat, bukan setakat seekor je aku bagi, 30 aku bagi. 30 ekor dia bagi kambing. Jadi dia berkata, okey, tak apa, dia pergi. Sampai dekat orang tu pun dia pun baca surah Al-Fatihah 7 kali. Nak dijadikan cerita sihat orang tu, elok orang yang kena sengat tu, kan? Jadi tok ketua tu pun bagilah 30 ekor kambing tu. Jadi bila dia dah balik ke kemah balik, sahabat-sahabat lain yang tanyalah, kan, boleh ke kita terima 30 ekor kambing ni, kan? Sebab dia pun pakai bantal je, kan, baca surah Al-Fatihah dan pula sihat. Jadi dia kata, kita apa, kita bawa balik ke Madinah, kita jumpa dengan Nabi, tanya Nabi, kan, boleh ke tidak kita terima. Jadi dia pun balik jumpa dengan Nabi, kan? Dekat sini dia kata
aku akan menyampaikan kepada Nabi SAW. Beliau pun pulang menemui Nabi dan menyatakan pengalaman tersebut. Beliau berkata, ya Rasulullah, demi Allah aku hanya berjampi dengan surah Al-Fatihah. Maksudnya Nabi tanya, masa dia datang tu dia cerita dengan Nabi. Nabi tanya, siapa yang ajar kamu buat gini kan? Tapi Nabi tak marah, Nabi tanya je. Lepas tu dia pun cakap dia hanya baca surah Al-Fatihah sebab itu yang dia tahu, dia baca kan. Bagaimana engkau tahu bahawa Fatihah itu memang merupakan jampi? Nabi cakap, macam mana kau tahu yang Fatihah ni merupakan jampi ataupun pengubat ataupun syifa? Kemudian baginda bersabda lagi, ambillah pemberian daripada mereka dan pastikan aku mendapat bahagian bersama kamu. Kalau ikutkan setengah pendapat, katanya 30 tu Nabi ambil seekor, lain semua bagi dekat sahabat Nabi tu kan. Dekat sini ada tiga isu ataupun tiga pengajaran yang kita boleh ambil. Yang pertamanya, nak katakan kita ni boleh je berubat orang bukan Islam kan, tak ada jadi masalah. Nabi tak larang pun kan. Nabi pun tak cakap apa, jangan pula kita beria benar kata tak boleh mengubat orang Islam, jangan kan. Nabi pun diam. Kalau dalam hukum fiqahnya, Nabi ni bila Nabi diam, maksudnya Nabi tak melarang. Maksudnya Nabi okey. Kalau kita orang Melayu kata diam tak ada setuju kan. Dan yang kedua, ataupun pengajaran yang kedua ataupun isu yang kedua, itu boleh ambil upah untuk baca Al-Quran, ataupun kalau dalam perbahasan yang lain mengatakan tentang baca Al-Quran 30 juzuk, jadi imam, baca tadarus, mengajar. Jadi tak ada masalah tentang ambil upah. Tapi sekarang ni ada isu yang kata orang sekarang kalau nak mengajar ambil upah beria benar mahalnya kan, ada sampai 40,000. Tapi kalau boleh jangan terlalu meminta kan. Kita jangan tunjuk sangat kita nak sangat duit tu. Tapi tak ada masalah nak upah. Nabi pun tak larang. Janganlah kita kata upah ni tak elok lah apa, tak. Nabi tak larang, Nabi diam. Dan yang ketiga, boleh ruqyah guna surah Al-Fatihah kan. Anda kata mana-mana kalau kita ni rasa takut ke, rasa diganggu ke, rasa pun kadang-kadang kita pergi satu tempat kata ni rasa macam tak sedap macam ni kan, belum menaik je, jadi kita baca je surah Al-Fatihah kan. Janji kena yakin. Yakin yang kita baca tu supaya kita nak halau daripada benda-benda yang tak elok. Itu adalah tentang kemuliaan surah Al-Fatihah. InsyaAllah kita masuk pada kitab kita, pengajaran kita. Kita dah baca minggu lepas tentang adab berdamping dengan Al-Quran. Masih lagi dalam bab yang pertama, iaitu kelebihan membaca dan para pendamping Al-Quran. Kita sambung hadis. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu melaporkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya orang yang tidak ada dalam tubuhnya sesuatu daripada Al-Quran adalah ibarat sebuah rumah yang runtuh. Direkodkan oleh Imam Tirmizi dan beliau menyatakan hadis ini sebagai hadis hasan sahih. Kalau dalam hadis ni banyak, ada hadis yang sahih, hadis hasan sahih. Jadi dia nak kata kat sini, kita ni dalam hidup kena ada Al-Quran. Kena ada Al-Quran kan. Sekarang ni kita dah mudah nak baca Al-Quran. Kalau yang minggu lepas yang pelajaran yang lepas saya dah bagi tahu kan, kata Al-Quran ni kita sekarang ni dah dapat Al-Quran dengan mudah dah. Cukup mudah, merata kita boleh dapat Al-Quran kan. Nak baca pun dah senang, elok hurufnya, elok barisnya, titiknya ada pada tempatnya kan. Kalau kita cerita balik yang lama, zaman Nabi dulu, jangan kata baris, titik pun tak ada. Kita tak tahu nak beza sama ada ba ataupun ta. Jadi kat sini dia kata pentingnya baca Al-Quran. Kalau tak, rumah yang runtuh. Begitu penting sangat, ataupun kelebihan baca Quran ni sangat-sangatlah penting. Seterusnya, Abdullah bin Amru bin Al-As melaporkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dengan baik, yakni bertajwid, dan tingkatkan kedudukan kamu sebagaimana kamu baca Al-Quran dengan baik di dunia,
kedudukan kamu di akhirat adalah berdasarkan sebanyak mana ayat Al-Quran yang kamu baca. Direkodkan oleh Imam Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai. Imam At-Tirmizi menyatakan hadis ini hadis hasan sahih juga. Kerana dia kata kat sini, banyak mana kita baca Al-Quran dekat dunia ni, akhirat nanti kita akan dapat kedudukan ataupun kita dapat pahala. Kalau mana hadis yang sebelum ni, Nabi kata bukanlah alif lam mim tu kita baca di awal surah Al-Baqarah tu satu perkataan ataupun satu huruf, tidak. Alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Baca alif lam mim je 30. Tapi janganlah alif lam mim pop tutup Quran kan. Cukuplah 30 hari ni, esok-esok lah pula kan. Janganlah gitu kan. Baca tu biar bagi banyak. Cukup lepas solat, contoh lepas solat subuh kan, kita buka kejap baca semuka pun cukup dah. Semuka ada 15 baris. Satu baris tu belum tentu, kita tak boleh kira lagi berapa hurufnya. Sangat-sangatlah banyak. Seterusnya, Muaz bin Anas radhiyallahu anhu menyatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesiapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang dibacanya, Allah akan memakaikan ibu bapanya sebuah mahkota pada hari kiamat. Cahaya mahkota itu lebih bersinar daripada cahaya matahari di dunia. Apakah kamu tidak dapat memikirkan balasan kepada orang yang beramal dengan Al-Quran? Direkodkan oleh Imam Abu Daud. Dekat sini selalunya hadis ni ada perbahasan tentang orang mengatakan ini adalah orang yang menghafal Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran. Tapi orang yang mengamal Al-Quran ni adalah bagus. Kan? Kadang-kadang kalau kita menghafal saja tapi kita tak faham isinya, kita tak mengamal dengan apa yang di dalamnya, tak guna juga kan. Baik kita menghafal buku matematik ke apa ke, tapi di sini nak katakan kalau kita menghafal beramal pula kan, jadinya di sini dia kata Allah akan memakaikan ibu punya sebuah mahkota. Ni kalau saya selalu kalau pesan kepada anak-anak murid saya di Mahad Tahfiz, memang saya akan cerita tentang hadis ni. Ini adalah salah satu hadis yang bagi dia nak bakar semangat lah orang kata kan. Kita kena ngapal Quran, kita kena baca Al-Quran, kita kena tolong Al-Quran supaya Al-Quran ni tolong kita balik dekat akhirat. Kalau macam hadis ni nanti kita nak tengok mak ayah kita ni dipakaikan mahkota. Mahkotanya bukan biasa-biasa kan. Di sini cahaya mahkota itu lebih bersinar daripada cahaya matahari di dunia. Kalau kita tengok matahari kat dunia sekarang ni pun, kita dongak ke atas tu pun udah kecil je matanya kan. Ini bayangkan cahayanya lebih bersinar daripada cahaya matahari. Allahu Akbar. Seterusnya, Ad-Darimi melaporkan melalui sanadnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bacalah Al-Quran kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa hati yang menghafal Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran adalah majlis Allah. Sesiapa yang memasukinya dia selamat, dan siapa yang menyertai Al-Qurannya dia akan bergembira. Ni nak katakan janji Allah. Allah kata bila kamu dengan Al-Quran kamu akan selamat. Bila kamu dengan Al-Quran kamu mencintai Al-Quran, kamu akan bergembira. Nak dikatakan Al-Quran ni, ada para ulama mengatakan apa-apa yang berkaitan dengan Al-Quran sangat-sangat mulia. Kalau kita tengok Al-Quran tu sendiri diturunkan oleh malaikat Jibril, iaitu malaikat yang paling mulia sekali di antara semua malaikat. Dia turunkan Al-Quran sampai pula dekat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu nabi yang paling mulia sekali di antara semua nabi. Nampak tak di situ Allah jaganya Al-Quran ni. Nak dikatakan semua yang berkaitan dengan Al-Quran ni semua adalah yang mulia, insya-Allah. Al-Humaidi Al-Jamali mengatakan, saya bertanya kepada Sufyan Al-Thawri tentang seseorang yang pergi berperang dan seorang yang membaca Al-Quran, manakah yang beliau lebih sukai? Beliau menjawab, orang yang membaca Al-Quran, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sebaik-baik daripada kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mana kita recap balik, tengok balik hadis yang lama. Nabi ada katakan, ataupun saya pun selalu sebut tentang hadis ni, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah.
Nabi kata sebaik-baik daripada kamu, kalangan kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. InsyaAllah seterusnya iaitu adab-adab mengajar dan mempelajari Al-Quran. Okey, di sini dia pecahkan kepada banyak bahagian. Bahagian yang pertama, niat bagi mendapat keredaan Allah. Yang pertama ada adab mengajar dan belajar Quran ni, yang pertamanya niat keredaan Allah. Perkara pertama yang perlu berada dalam niat orang yang mengajar dan belajar Al-Quran adalah bagi mendapat keredaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Yang bermaksud padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dan dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberi zakat, dan yang demikian itu adalah agama yang benar. Surah Al-Bayyinah ayat 5. Itu agama yang lurus. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW menyatakan, sungguh setiap perbuatan itu berdasarkan pada niat, dan seseorang itu akan dihitung berdasarkan apa yang diniatkan. Kalau kita tengok pada Sahih Bukhari ni hadis 40 ni, kalau kita ada kitab tu, hadis ni hadis yang pertama sekali. Orang kata ngapa letak hadis ni nombor pertama? Sebab hadis ni tentang niat. Apa-apa kita nak buat sekalipun, kita kena mula dengan niat. Niat tu penting. Kalau niat awal tu dah salah, tak elok lah kan. Kalau dalam hadis tu dia menceritakan tentang kisah di mana seorang lelaki ni dia berhijrah, kan. Dia hijrah tu disebabkan perempuan, dia nak kahwin dengan perempuan, kan. Jadi itulah keluarlah hadis Nabi ni. Nabi kata kalau dia hijrah tu kerana perempuan, dia akan dapat perempuan, tapi dia tak dapat pahala hijrah. Tapi andai kata dia hijrah tu kerana Allah, dia akan dapat pahala. Perempuan tu belakang ceritalah, kan. Seterusnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan kepada kita hikmahnya. Beliau mengatakan sesungguhnya seseorang itu diberikan ganjaran berdasarkan kadar niat dan selain daripadanya. Sesungguhnya manusia juga diberikan habuan berdasarkan niat-niat mereka. Dan Allah bagi kita berdasarkan niat. Nak kata niat ni sangat-sangatlah penting ataupun besar hikmahnya, kan. Ada para ulama mengatakan kalau kita ni tidur malam, kita niat nak tahajud, kan. Sudah-sudah dah pukul 7, kan. Dah terkejut. Jadi nak katakan niat itu pun boleh dapat pahala. Sebab apa? Sebab kita niat nak tunaikan tahajud. Tapi janganlah saja-saja malam ni nanti niatlah, tapi memang selalu bangun pukul 7 tu kan. Niatlah nak awal nak tahajud. Jangan gitu, kan. Rasanya nak pahala niat je lah tahajud ni. Tahajud tu tak payahlah. Jangan gitu. Okey, seterusnya Abu Al-Qasim Al-Qushairi memberikan kepada kita hikmahnya dengan mengatakan sifat ikhlas ataupun niat kita ni, niat ikhlas tu adalah mengesahkan kebenaran dalam mentaati Allah dengan niat yang murni. Ia bermaksud apabila seseorang itu melakukan ketaatan kepadanya, dia mendekatkan dirinya bagi mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja tanpa ada tujuan yang lain. Maksudnya dia buat tu, kita niat tu memang bukan untuk orang lain. Seperti melakukan sesuatu ibadah itu demi mendapatkan perhatian manusia ataupun bagi memperoleh pujian dan kecintaan mereka, ataupun apa sahaja tujuan yang seumpama dengannya selain daripada mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Kan, sekarang ni kita zaman yang mana semua benda kita nak tunjuk. Semua benda kita kena tunjuk. Kan, kadang-kadang setengah orang nak sedekah tunjuk, nak solat tunjuk. Kalau pergi umrah tu tak wajib kena ada gambar depan Kaabah. Semua benda kita nak tunjuk, kan. Seeloknya kalau boleh tak perlu, kan. Sebab biar kita rasa benda tu nombor 2. Yang penting kita buat tu kerana Allah, kan. Sekarang ni benda tu mungkin ada baiknya,
Tapi ada setengah orang menjadikan benda tu fitnah, kan? Dia kata Allah kamu ni riak lah, apalah, kan? Memanglah kata kita niat kita nak tunjukkan supaya orang lain pun rasa nak pergi, orang lain pun rasa semangat nak pergi. Tapi benda tu banyak buruk daripada baiknya. Jadi boleh, tapi kurang-kurangkanlah, ataupun lebih baiknya tak perlu, kan? Seterusnya Al-Qushayri mengulas dengan lebih lanjut, ikhlas juga dapat kita definisikan sebagai memurnikan atau menyucikan perbuatan kita daripada pandangan makhluk, kan? Setengah orang nak tunjuk-tunjuk tu, beria kena ada live punya apa semuanya. Jadi kita buat tu biar niat tu ikhlas, kan? Ikhlas ni memang kita tak dapat nak ukur. Ikhlas ni kita tak tahu macam mana. Ada setengah mendapat mengatakan ikhlas ni umpama semut hitam di atas batu hitam dalam tempat yang gelap, kita tak dapat nak tengok macam mana. Jadi kita jangan nak pertikaikan tentang keikhlasan orang. Seterusnya, manakala definisi ikhlas menurut Huzaifah Al-Mar'ashi adalah menyamakan perbuatan kita di hadapan orang ramai, sama ada kita dilihat oleh mereka ataupun tidak. Zu'anun pula menyatakan 3 tanda yang menunjukkan ikhlas adalah pujian dan celaan seseorang itu dilihat sama kadarnya di hadapan orang ramai. Dia juga lupa bagi melihat amalan baik yang dilakukan di dunia, namun dia layak memperoleh ganjaran amalannya di akhirat. Seterusnya Al-Fudail bin Iyad mengatakan, meninggalkan sesuatu perbuatan kerana manusia dinamakan riak. Melakukan sesuatu perbuatan itu demi manusia adalah syirik. Dan ikhlas pula boleh diertikan sebagai pemeliharaan Allah SWT daripada kedua-dua sifat buruk tadi. Kat sini dia kata kalau kita tinggal sesuatu tu kerana manusia, dipanggil riak. Riak ni lebih kepada macam sombong lah, kan? Melakukan suatu perbuatan itu demi manusia adalah syirik. Tapi kalau kita ikhlas dengan perbuatan kita tu, dia boleh Allah pelihara daripada kedua-dua sifat buruk tadi. InsyaAllah sampai situ saja buat malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pengajian yang akan datang tentang adab-adab mengajar dan belajar Al-Quran, InsyaAllah. InsyaAllah sebelum kita akhiri, saya pesan supaya kita sama-sama kita jaga diri. Kalau kita ikutkan sekarang ni, kes COVID-19 ni dah makin meningkat, kan? Kita pun kalau boleh tak nak dah PKP, kan? Jadi sama-sama kita jaga diri, sama-sama kita doa, kan? Allah takkan bagi satu penyakit tu tanpa ubatnya, InsyaAllah ada. Jadi sekarang ni kita perlu bersabar, kita perlu ikut peraturan, dengar arahan apa semua KKM, dan kita doakan supaya tidak lagi bertambah, InsyaAllah. Allah, sampai situ saja. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk datang daripada diri sendiri. Hakikatnya kedua-duanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.